Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 22 Januari bersama saya Khadijah Faisal. Marah Turki, Al-Quran pula dibakarnya. Tindakan jahat Sweden itu jelas menunjukkan mereka sengaja mengajak kepada perang yang lebih besar. Lebih memalukan, sebuah kerajaan dari negara yang maju membenarkan tindakan yang mundur, tiada tamadun. Adakah Sweden negara yang layak dihormati? Secara terangan, tindakan Ketua Parti Sayap Kanan Denmark, Stram Kurs, parti yang rasis Rasmus Paludan membakar salinan Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm semalam. Suatu perbuatan yang biadab, sengaja menyentuh sensitiviti umat Islam hanya kerana marahkan Turki. Sangat tidak rasional, menghasut kebencian dan mempelawa kepada keganasan. Tindakan Paludan itu konon-konon mewakili kerajaan dan rakyatnya yang marah kepada Turki yang sehingga kini membantah permohonan rasmi Sweden sejak Mei lalu sebagai ahli NATO. Recep Tayyip Erdogan mendakwa Sweden menyokong kumpulan pengganas PKK dan pertubuhan Fethullah veto dan tidak layak untuk menjadi gabungan NATO kerana melindungi kumpulan pengganas. Turki bersuara kerana sudah menjadi ahli NATO selama lebih 70 tahun dan tenteranya merupakan angkatan bersenjata paling ramai anggota tetap dalam NATO selepas Amerika Syarikat. Sudah semestinya juga membakar Al-Quran akan mengguris perasaan umat Islam di seluruh dunia dan ia memang satu provokasi paling teruk. Banyak negara Islam antaranya Pakistan, Kuwait, Iran dan Turki sendiri mahu perbuatan tidak bertamadun Paludan itu diambil tindakan keras. Takkan nak biarkan saja. Paling kurang daripada pihak Eropah sendiri. Jika tidak, Eropah akan lihat hanya berselindung di sebalik kebebasan bersuara dengan membenarkan unsur keganasan dan sebar kebencian. Sementara itu, di depan kedutaan Sweden di Istanbul, rakyat Turki memprotes tindakan Paludan dengan membaca ayat suci Al-Quran di situ. Jelas mereka perbuatan Paludan yang seolah-olah mahu memadam kalam Allah sangat kurang ajar. Perbuatan itu menurut rakyat Turki tidak akan berjaya memadam ayat suci dalam hati bagi umat Islam yang mengingatinya. 1.5 bilion umat Islam di seluruh dunia benar-benar terguris dan murka dengan tindakan Paludan. Sementara itu di Stockholm pula, rakyat anti-Turki tidak mahu kalah dan turut melakukan demonstrasi. Mereka menyelar ugutan Erdogan mengancam sistem demokrasi. Ada di antara mereka juga turut tidak mahu Sweden menyertai NATO kerana tidak mahu mengikut telunjuk Turki. Dalam pada itu, tindakan Paludan itu sebenarnya dilihat melampaui Islamofobia. Perbuatan terkutuk dan tidak masuk akal itu sebenarnya memanjangkan lagi episod kebencian terhadap agama Islam, gerakan perkauman dan diskriminasi terutama di Eropah. Apa yang berlaku di Stockholm itu di depan kedutaan Turki itu melampaui Islamofobia. Ianya adalah boleh dianggapkan sebagai rasis bercampur politik kerana kumpulan yang membuat protes pembakaran Al-Quran itu tidak mahu Sweden menyertai NATO dan mereka melihat ini peluang terbaik mereka untuk memarahkan ataupun menaikkan kemarahan Turki supaya terus membantah pernyataan Sweden dan ini telah tercapai sebenarnya. Jadi ini yang dikatakan bahawa bukan sahaja Islamofobia ini, tapi Islamofobia digunakan untuk memenuhi kepentingan politik pihak-pihak tertentu, terutama sekali di sebelah barat dan kali ini di Sweden. Kementerian Luar Turki sebelum ini berulang kali memberi amaran supaya tindakan itu tidak diteruskan, namun tidak diendahkan. Kerajaan Sweden membiarkan tindakan anti-Islam menyasarkan umat Islam dan kemudian dengan selamba menyatakan ia hak kebebasan bersuara. Kerajaan Sweden sebenarnya tidak banyak mempunyai pilihan untuk menyekat demonstrasi pembakaran Al-Quran ini kerana perlembagaan mereka dan perundangan mereka adalah begitu longgar dan dikatakan menghormati, membiarkan dikatakan apa yang dikatakan sebagai freedom of speech ataupun kebebasan bersuara ini. Tapi hakikatnya adalah yang mendapat bahananya adalah Sweden kerana sejurus pembakaran ini berlaku, protes ini berlaku di depan kedutaan Turki. Turki membatalkan
lawatan Menteri Pertahanan Sweden yang kononnya untuk memujuk Istanbul, Ankara supaya membenarkan penyertaan Sweden dalam NATO. Jadi dalam hal ini, Sweden sebenarnya menyusahkan diri sendiri. Stockholm tidak berpuas hati dengan Ankara atas isu dalaman, tetapi apa kaitan dengan Quran? Alhamdulillah bertemu kembali. Keadaan Masjidil Haram ketika ini sama sesak dengan waktu musim haji. Menurut Arab Saudi, lebih 4 juta visa umrah dikeluarkan dalam tempoh 5 bulan hujung tahun lalu. Ditambah pula dengan jemaah yang memasuki Tanah Suci menggunakan visa pelancong awal tahun ini. Lebih-lebih lagi dengan suasana sejuk di Makkah ketika ini. Situasi itu dikongsikan wartawan Sri Eva Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazian Seman. Kerinduan telerai. Jumlah jemaah umrah kali ini dikatakan lebih ramai daripada jumlah jemaah haji setiap tahun. Tiada ruang kosong di sini. Rinduan mereka terhadap Baitullah terubat. Selepas sekatan COVID-19, jutaan umat Islam berpusu-pusu mengambil peluang menunaikan umrah. Berbeza dengan haji, umrah boleh dilakukan sepanjang tahun. Namun, jumlah jemaah kali ini dianggap luar biasa berbanding kebiasaannya. Setiap pelusuk Masjidil Haram dipenuhi manusia yang menyahut seruan Labbaik Allah. Hanya lelaki berpakaian ihram sahaja dibenarkan berada di kawasan Mataf, walaupun untuk tawaf sunat mahupun tawaf wada'. Jika tidak, jemaah diminta berada di aras dua untuk solat ataupun berdoa. Umat Islam yang mendapat semua jenis visa yakni peribadi, lawatan dan pelancongan termasuk jenis lain dibenarkan memasuki ke Arab Saudi bagi melakukan ibadah umrah, melawat serta menunaikan solat di Raudah selepas membuat tempahan slot mereka melalui aplikasi nusuk. Malah, Arab Saudi turut melanjutkan tempoh visa umrah daripada 30 kepada 90 hari bagi kemasukan ke negara itu melalui jalan darat dan udara. Laporan Sarifah Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazal Seman, Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Meskipun berdepan dengan penderitaan dan kesengsaraan hidup dalam tempoh lebih sedekat ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman kini hanya mahu meneruskan kehidupan. Namun isu dan krisis kemanusiaan mendalam di 3 negara itu tidak pernah dipandang sepi oleh Badan Kemanusiaan Malaysia, termasuk Aman Palestin, dalam usaha membantu mereka membina masa depan yang lebih cerah. Terbaru, misi kemanusiaan Aman Palestin diteruskan ke kamp pelarian di Lebanon dan Syria menerusi misi bantuan musim sejuk. Biarpun terpaksa menempuh perjalanan lebih 16 jam, misi kali ini amat meruntun jiwa kumpulan misi. Ini kerana keadaan pelarian ketika ini amat mendesak dan mengharapkan bantuan segera. Mereka bukan sahaja dihimpit masalah kekurangan bekalan makanan, malah kelengkapan musim sejuk, ekoran isu kemiskinan disebabkan pelarian tidak mempunyai pekerjaan mahupun sumber kewangan. Setiap kali ketika mana pengalaman saya menghantar bantuan di Syria, di mana kami melihat ramai kanak-kanak di sana yang bermain di sekitar kamp pelarian. Dan mana ketika mana mereka melihat ada bantuan yang sampai dekat kamp pelarian mereka kebanyakannya lari berkumpul bersama dengan ahli misi kami untuk mendapatkan bekalan makanan tu. Jadi apabila kita pergi kepada kemah mereka, kita bawakan kotak bantuan ni, apa yang jelas kita lihat adalah terpancar di wajah mereka tu kegembiraan yang mana dapat bantuan daripada rakyat Malaysia.
Tambah beliau, selain kotak makanan, Aman Palestin mengagihkan bantuan peralatan musim sejuk seperti pemanas, pakaian musim sejuk, kerosin selain bantuan klinikal kepada pelarian yang kebanyakan tinggal di kemah yang nipis dan usang yang tidak mampu menampung kesejukan. Bagi yang ingin menyumbang, boleh menyalurkan menerusi Aman Palestin ke nombor akaun atau imbas kod QR yang tertera. Untuk maklumat lanjut, hubungi nombor laman web atau laman sosial seperti maklumat berikut. Baik, sekian Global Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita antarabangsa dan dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.